Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama cikgu dalam Kelab Doktor Muda bagi unit Kelab dan Persatuan untuk SK Ladang Giram, Kunak, Sabah. Okey. Untuk kali ini cikgu nak ceritakan tentang denggi, okey, penyakit demam denggi. Okey. Kena ingat walaupun dalam wabak COVID-19 ni di Malaysia ni, penyakit-penyakit lain tetap ada. Okey. Dan penyakit denggi ni adalah salah satu penyakit yang boleh menyebabkan kematian. Okey. Jika kita tidak ambil serius. Okey, hari ni untuk video kali ni cikgu nak cerita apa itu denggi, apa itu Aedes, macam mana kita nak lawan penyakit ni. Okey. Kita tengok dulu yang pertama, apa itu denggi. Okey. Denggi ialah satu penyakit yang berjangkit disebarkan oleh nyamuk Aedes betina. Okey, kena ingat. Demam denggi. Penyakit denggi. Tapi nyamuknya nyamuk Aedes. Jenis nyamuk Aedes. Okey, nyamuk ni ada banyak jenis, ada banyak spesies. Okey, yang bertanggungjawab untuk menyebarkan penyakit demam denggi ni nyamuk Aedes. Okey, Aedes betina. Okey, kemudian kenapa Aedes betina? Dan kalau nak tahu, ini salah satu fakta lah untuk anak-anak kelab doktor muda, yang menghisap darah adalah nyamuk betina. Okey, nyamuk betina. Okey, nyamuk, salah satu makanan nyamuk selain darah, darah ni digunakan untuk membiak. Okey, digunakan untuk membiak, membantu proses pembiakan untuk nyamuk bertelur. Okey, itu fungsi darah kita manusia yang diorang ambil tu, dia ada bahan yang lebih detail sebenarnya, tapi untuk sekolah rendah kita panggil dia darah lah. Okey. Okey. Nyamuk Aedes, penyakit denggi. Okey, kemudian kita tengok apa tanda-tanda penyakit, apa simptom ataupun apa yang menunjukkan kita ni kena. Okey. Yang pertama, demam kuat yang mengejut. Okey, demam kuat yang mengejut. Demam, okey, yang tiba-tiba awak demam. Demam ni kadang ada demam yang datang sesama dulu. Okey, ini demam yang teruk. Okey, tiba-tiba awak demam, terus pening kepala, terus tak boleh berjalan. Okey, itu namanya demam yang mengejut, terkejut. Okey. Yang kedua, demam yang berlarutan. Maksudnya melebihi tempoh 3 hari. Okey, bukanlah kata 2 hari tu tidak, tapi kalau 1 hari, 2 hari demam tu benda biasa. Okey, tapi bila perasan kalau dah 2 hari, 3 hari tu masih lagi tidak hilang kebah ataupun pening-pening demam tu, terus pergi hospital. Okey, yang ketiga, ruam merah di kulit. Ruam lah. Okey, ruam ni yang bintik-bintik merah tu. Okey, di bahagian kulit. Kena tengok lah, itu tanda-tanda dia. Okey, sebab ada orang kadang bukan ruam, gatal-gatal, kudis, itu lain. Ruam ni yang bintik-bintik merah ni. Kalau yang ada baby, baby ni kalau dia salah pakai pampers ataupun pakai pampers lampin yang terlalu lama, dia akan bintik-bintik merah di kulit. Okey. Okey, yang keempat, sakit teruk pada tulang-tulang, otot-otot, sendi-sendi dan biji mata. Ni lah. Okey, sakit pada tulang, otot, sendi, biji mata. Okey, kena ingat, ini adalah simptom yang agak berat. Okey, terasa terus. Okey, terasa terus. Terus pergi jumpa doktor. Okey, tak ada doktor nak marah. Okey, kalau demam biasa pun terus pergi jumpa doktor. Cumanya ini kalau rasa walaupun baru demam sehari 2 hari tapi dah mula sakit-sakit mata, sakit-sakit otot, pergi jumpa doktor. Okey, dan yang kelima, pendarahan di bawah kulit, pada hidung dan gusi. Ini atau dikenali dengan demam denggi berdarah lah. Okey, dia menyebabkan bleeding ataupun pendarahan. Okey. Ini tanda-tanda ataupun simptom-simptom penyakit. Sekarang kita nak tengok macam mana kita nak lawan, macam mana kita nak cegah.
ada benda yang kita boleh buat. Kalau COVID, kita boleh cuci tangan, jaga penjarakan, pakai pelitup muka. Okey, untuk denggi ni apa yang kita boleh buat? Okey, kita teruskan. Langkah pencegahan. Okey, pencegahan daripada gigitan nyamuk ini. Gunakan repellent. Okey, repellent ni untuk siapa yang tak pernah jumpa, repellent ni adalah satu jenis ubat sapuan kalau pergi farmasi, kalau di Kunak ni ada di Watson, okey, atau kedai-kedai farmasi di top 10 bahagian hujung tu kalau tak silap saya. Itu ada jual ubat-ubat atau repellent, okey. Repellent ni ubat sapu yang digunakan untuk menghalang daripada serangga-serangga untuk kena kita, okey. Nyamuk ke, kumbang ke, apa ke, okey. Itu salah satu fungsi repellent lah. Okay, kalau orang yang camping, biasa duduk kemah, itu memang mainan lah, mesti ada repellent tu, sapu-sapu. Okay, ada banyak jenis, okay, banyak jenama. Tapi sebut je repellent, ada banyak kat farmasi ataupun Watson, okay, InsyaAllah dia orang boleh tunjukkan. Okay, yang kedua, sembuh aerosol racun serangga. Okay, aerosol tu spray lah yang menggunakan gas dalam tu, itu aerosol flammable, cepat terbakar. Okay, ni senang cakap, spray biasalah, ubat nyamuk yang biasa. Okay, ini awak biasa jumpa. Okay, yang ketiga, pasang jaring penghalang nyamuk. Jaring ni cikgu fahamkan, ada setengah rumah ada guna jaring ni. Ini kalau di SK Ladang Girap, kalau kamu tengok dekat surau baru-baru ni, pakcik dengan pekerja pembersihan kita yang lain telah pasang satu set jaring dekat bahagian surau tingkat 4 tu. Dekat situ ada bentuk jaring itu untuk halang burung merpati, tapi jaring itu juga digunakan untuk daripada serangga-serangga masuk ke dalam bangunan, okey, dalam kelas awak, okey. Okey, kemudian pakai seluar panjang dan baju lengan panjang, okey. Ini biasalah, ini masing-masing faham, pakai baju lengan panjang, seluar panjang. Okey, tapi cikgu faham kat rumah bukan kita ni ada semua seluar panjang, semua baju panjang. Kalau untuk di rumah lah, kalau keluar memang kena pakai lah. Kalau lagi-lagi perempuan, lelaki kena tutup aurat juga. Okey, itu gunakan itu untuk mencegah. Okey, kemudian tidur dalam kelambu. Okey, ni kelambu ni sekarang ni saiz orang dewasa pun dah ada juga, dah boleh beli online. Okey, cumanya kalau terhad tempat, ini kelambu yang jenis pasang, dia ada siap macam kemah tu. Okey, untuk orang dewasa pun ada jenis yang kain, macam kain, awak boleh gantung dekat rumah, gantung depan bilik. Okey, tak ada masalah. Banyak jenis ni sekarang, boleh didapati, senang cakap boleh didapati. Okey, ni lagi, elakkan di luar rumah pada awal pagi 6 hingga 8 pagi atau waktu senja. Ni antara subuh dengan senja lah. Okey, awal subuh dengan waktu senja. Okey, subuh tu jika awak tak ada keperluan, tak perlu keluar rumah. Okey, kalau bagi orang dewasa ada kerja, tak ada masalah nak keluar. Tapi bagi murid-murid sekolah tak perlu keluar lah. Itu lagi 6 hingga 8 malam, memang tak payahlah. Jam 6 kita maghrib sudah di sini. Jadi tak perlu keluar, tak ada keperluan untuk keluar. Kedai pun banyak tutup dah jam tu. Okey, waktu ini waktu puncak waktu nyamuk gigih mengedit. Okey, ini waktu dia keluar lah, waktu subuh dengan waktu senja. Okey, kemudian kita tengok yang terakhir, slide yang terakhir. Okey, ini denggi membunuh, awasi sekeliling anda. Okey, ini info, okey, sekadar maklumat tambahan, kematian akibat denggi mengikut negeri. Okey, ini adalah kalau tak silap saya pada tahun 2020 ataupun awal 2021. Okey, cuba tengok dekat sini. Negeri Johor dengan catatan paling tinggi sekali, 43 kematian. Okey, Selangor 37, dan kita ni negeri Sabah ada 16 kematian. Okey, ini bila sebut dengan jumlah kematian, ini yang mati. Yang kena jangkitan demam denggi ni lagi banyak. Okey, samalah macam kita
apa, COVID-19 ni yang kena jangkitan 20,000 orang, tapi yang meninggal dunia berapa orang? Okey, jumlah kematian sedikit daripada jumlah jangkitan. Maksudnya kena yang ini catatan kematian, bukan jangkitan. Ini penting maklumat-maklumat ni saya nak bagi tahu betapa pentingnya kita untuk mencegah daripada demam denggi. Ini adalah kematian, salah satu penyakit yang membawa maut. Okey, sebab tu saya cakap tolong kalau ada rasa tanda-tanda, tolong. Satu lagi pesanan saya lupa nak bagi tahu. Ada satu lagi langkah pencegahan, tolong kalau dekat rumah tu, dekat luar rumah di bahagian tempat letak kereta atau tempat letak motor ada perasan bekas-bekas ke, ada botol air ke, di situ kalau hujan, air bertakung, tolong buang. Sama juga pasu kosong. Okey, yang tidak digunakan, yang ada bertakung air, tolong bersihkan. Itu antara langkah kita menjaga-jaga. Kalau ni penyakit, okey. Kalau kena itu satu takdir. Kita tak boleh menghalang. Tapi sebelum kita kena buat sesuatu. Okey. Nampak usaha kita yang beragama Islam ni ini sebagai satu ikhtiar. Bukannya bila kita kena sakit kita terus redha tawakal. No. Okey, dalam sebagai orang yang beragama Islam mesti ada, kalau ada penyakit kita kena rawat. Sebelum penyakit kita kena rawat. Begitu juga dengan sebelum ni ada isu vaksin kan untuk COVID-19, itu pun sama untuk mencegah kita daripada berjangkitnya penyakit tu ataupun tingginya risiko itu. Okey. Itu saja video untuk kali ini. Saya ucapkan semoga maju jaya. Okey. Tolong jaga kesihatan, jaga diri, pakai pelitup muka, jaga penjarakan. Kalau tak perlu keluar, jangan keluar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.